Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi ya pada minggu ini. Kita akan sambung pelajaran pada minggu lepas, iaitu graf garisan berganda. Minggu lepas kita dah belajar graf bar berganda. Hari ini kita akan belajar graf garisan berganda pula. Okey, jadi kita tengok graf garisan berganda ini, kita tengok lebih kurang graf bar berganda, cuma dia berbeza, ada titik-titik untuk kita sambung. Okey, kita tengok ada tajuk. Lepas tu kita buat ni contoh graf garisan berganda. Nanti kita tengok di bawah dia ada bagaimana kamu nak buat graf garisan berganda. Okey, ini ciri-ciri dia, kamu boleh baca. Okey, yang ketiga adalah catapai. Catapai menunjukkan gambar rajah atau perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan dan maklumat dalam bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Ya, okey, ini contoh catapai. Cikgu percaya kamu dah pernah tengok. Sebelum-sebelum ni kamu dah pernah tengok catapai ni, bentuk dia macam mana. Okey, ini ciri-ciri catapai. Okey, yang pertama, yang paling penting sekali adalah tajuk. Tajuk adalah menerangkan data yang hendak dipersembahkan. Yang kedua, jejari yang menentukan jejari yang bersesuaian. Kalau kita tengok selazimnya untuk catapai ini adalah 5 cm. Soalan dia 5 cm jejari dia. Okey, jumlah menyatakan nilai keseluruhan. Peratus memaparkan nilai sektor yang hendak dipersembahkan. Petunjuk memaparkan maklumat yang mewakili sektor. Okey, peratus dan juga bulatan sektor ini kita kena kira. Okey, kita kena kira sudut sektor dan juga peratus. Kalau nasib baik soalan peratus dia bagi. Kalau nasib tak baik kena kira peratus dulu, baru kira dia punya sudut sektor lah. Okey, bagaimana nak kira? Okey, nanti kita akan tengok. Okey, 1.2, kegunaan graf bar berganda, graf garisan berganda dan juga catapai. Okey, jadi kita tengok sini, kegunaan untuk graf bar berganda, lazimnya, ini contoh 2 saja dia bagi di sini, buku teks kamu ni. Perbandingan bilangan murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan mengikut peringkat pada tahun 2018 hingga 2019. Okey, ini 2 tahun saja. Yang bawah ni 3 tahun Pembandingan unjuran KDNK negara-negara Asia tahun 2019 hingga tahun 2021. Jadi ini 3 tahun. Ini contoh graf dia. Okey. Lazimnya untuk graf bar berganda ni kita akan buat perbezaan antara 2 tahun, 3 tahun sahaja, tak banyak tahun. Kalau banyak tahun itu graf garisan berganda. Alright. Okey, kita tengok kegunaan graf garisan berganda pula digunakan untuk membandingkan perubahan nilai atau kuantiti beberapa unsur yang dikaji mengikut skala masa tertentu. Contoh, perbandingan kadar pengangguran mengikut kumpulan umur terpilih dari tahun 1982 hingga 2019. Dan yang kedua, perbandingan jangkaan hayat ketika lahir di Malaysia pada tahun 2014 hingga tahun 2020. Okey, kita akan tengok banyak tahun. Ini contoh tahun 1982 hingga tahun 2019. Berapa tahun? Kira. Kalau ada kalkulator, kira. Berapa tahun ni? Lebih kurang dalam 30 lebih je. Okey, tak sesuai untuk graf bar berganda. Kita hanya sesuai untuk graf garisan berganda. Okey, ini contoh kegunaan dia. Last kali kita akan tengok catapai pula. Okey, catapai mewakilkan data dalam bentuk bulatan yang terdiri daripada beberapa sektor. Contoh catapai jumlah ekspor Malaysia ke negara-negara ASEAN pada tahun 2019. Bilangan penduduk mengikut etnik di Malaysia. Jumlah keluaran negara mengikut sektor ekonomi di Malaysia. Okey, ini contoh catapai 1 tahun saja dan di dalam dia ada maklumat-maklumat jumlah ekspor lah. Okey. Okey, ini jumlah ekspor untuk catapai. Okey, ini yang penting. 1.3, menghasilkan graf bar berganda, graf garisan berganda dan juga catapai. Graf bar berganda ni kita dah buat minggu lepas. Jadi siapa yang belum buat, boleh buat. Boleh tengok video cikgu yang sebelum minggu lepas. Jadi orang kata graf bar berganda ini senang saja. Okey, ada palang.
dua palang ni, ada kadang-kadang ada 3 palang. Dia yang pentingnya adalah tajuk, paksi menegak dan juga paksi mendatar. Paksi mendatar ni lazim kita letak tahun lah. Okey, paksi menegak ni adalah bilangan maklumat murid ataupun bilangan murid orang. Okey, 2, kadang-kadang ada 3 berganda ni. Dia tak selalunya tak lebih lah daripada 3. Okey, kalau 4 tu dah banyak lah. Okey, dan last sekali kamu kena loreh ataupun berwarna. Okey, cukup percaya kamu dah biasa buat. Okey, graf garisan berganda pula. Contoh ini graf garisan berganda macam graf bar berganda, cuma yang beza dia adalah titik-titik dan juga garis. Okey, contoh ini kita tengok tu langkah 2 teruslah. Okey, X 5.6 Jerman, 19.3 19.3 untuk China. Okey, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, 2020. Okey, lepas kita dah tandakan semua maklumat dalam yang terdapat dalam jadual ini, kita buat garis. Langkah ketiga kita buat garis contoh. Okey, contoh untuk tahun 2017, China 19.3 di atas ni, Jerman 5.6 di bawah. Jadi kalau China 2018 23.5 okey atas, lepas tu 18.3, lepas tu 26.7. okey, lepas dah dapat dia punya plot graf dia, kita akan sambung mengikut titik-titik pangkah tadi tu. Okey, lengkapkan graf tersebut dengan tajuk dan petunjuk yang sesuai. Tajuk mesti ada dan petunjuk yang sesuai. Sama ada kamu nak garis warna merah satu ataupun warna hitam satu. Okey, di bawah dia adalah skala. Skala 1 cm mewakili 5000 tan metrik. Okey, itu graf garisan berganda. Okey, kita tengok yang ketiga, membina catapai. Okey, catapai kena mengira peratus dan juga sudut jatuh. Di mana peratus ini kita nak kira macam mana? Senang saja. Dia akan bagi data ini, jadual ini 137, ini contoh 137,225,000 unit penjualan kereta dinama A dibahagikan dengan jumlah keseluruhan 326,340 jumlah unit kenderaan yang dijual. Okey, jadi darab dah dengan 100. Nak kira peratus kena darab dengan 100. Jadi dapat 42%. Bagaimana pula kita nak kira sudut jatuh? Sudut jatuh 137,225 bahagi 326,340 darab dengan 360. Sebab apa 360? Sebab satu bulatan besar bersamaan dengan 360 darjah. Okey, kira dengan kalkulator. Kalkulator akan dapat 151 darjah. Okey, seterusnya langkah yang pertama, buat garisan ni. Macam mana nak buat garisan? Kena menggunakan jangka lukis. Nanti juga akan tunjuk gambar jangka lukis dan sehelai kertas graf. Untuk latihan ini kalau tak ada kertas graf pun kamu buat di dalam kertas A4 lah. Okey, menggunakan jari 5 cm lukis bulatan. Okey, letak di tengah-tengah dan jangka lukis kamu dan ukur 5 cm di pemaris dan kamu buat bulat. Okey, buat bulat. Okey, lepas buat bulat yang bersamaan bulat yang sama. Okey, lepas buat bulat langkah 2 kamu kena ukur protektor. Okey, mengikut putaran jam. Okey, mengikut putaran jam, bukan lawan jam. Jadi kalau tak tahu ikut arah jam tu ke mana tengok jam. Tengok putaran jam tu. Okey, jadi kamu letak protektor kosong darjah di atas ni dan tengok sampai 151 darjah. Okey, 151 darjah ni berdasarkan jadual di atas tadi tu. Okey, ukur dan garis. Lepas tu letak protektor sambung dengan 151 darjah ni, garisan dia 101 darjah. Okey, dan garis. Sampailah akhir dia, dia akan dapat catapai yang begini. Tengok ada tajuk, catapai, petunjuk. Okey, dan di dalam catapai ni adalah ada peratus. Jangan tulis jatuh, tulis peratus. 42%, 28%, 16%, 10%, 4%.
Okey, jadi dan lorek dan juga warna kan. Okey, warna kan. Kalau tak ada warna, lorek saja pun boleh, tetapi petunjuk kena betul lah. Okey, jadi itu untuk melukis catapai. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu di bawah ini. Okey, 1.4 menganalisis graf bar berganda, graf garisan berganda dan juga catapai, di mana cikgu tak nak terangkan secara detail sebab kamu boleh baca. Yang pertama, kamu kena fahamkan tajuk lah. Okey, baca dan fahamkan tajuk dan tentukan nilai yang tinggi dan juga nilai yang rendah. Okey, ini graf bar berganda dan graf garisan berganda, sama je. Dan uraikan isi tersirat yang berdasarkan data yang diwakili. Okey, data isi tersirat ni cikgu rasa kamu dah buat lah dalam kertas 2 ke 1 dalam BM SPM, macam buat ulasan karangan ataupun rumusan karangan lah. Okey, begitu juga dengan catapai. Okey, catapai menentukan nilai yang terbesar dan juga nilai yang terkecil. Okey, dan di situ kamu kena buat isi tersirat. Okey, kamu boleh baca contoh di bawah ini. Okey, contoh analisis graf bar berganda dan juga contoh catapai analisis. Okey, kamu boleh baca dan selepas kamu baca, fahamkan betul-betul. Lepas itu kamu dikedaki untuk membuat catapai B ini. Okey, dan juga analisis nombor soalan nombor 3. Jawab soalan berdasarkan catapai ini, analisis catapai. Okey, buat dulu, nanti cikgu akan bagi jawapan. Okey, itu saja video cikgu kali ini. Diharapkan kamu faham. Kalau tak faham, boleh tanya di bawah ni, dalam Telegram ni. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.